سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puan yang Allah sekalian, alhamdulillah kita berikan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempatan yang Allah berikan sebagai umat alhamdulillah. Umat alhamdulillah akan ada al-thana wa syukur. Yang pertama ialah kita akan bersyukur, dan yang kedua ialah kita akan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud alhamdulillah. Dan bila orang tanya kepada puan sekalian, apa khabar? Jawapannya ialah alhamdulillah. Walaupun mungkin hari ni ada yang sakit, dia tak kisahlah sakit fizikal ke, sakit hati ke, tuan ya. Dia sekarang ni kan famous lagu sakitnya tu di sini, tuan ya. Itu maksudnya sakit hati. Sebenarnya sakit hati ini memang fokus di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada orang dia nak pergi kerja waktu pagi-pagi tapi kerana banyak sangat tugasannya dia sakit hati, kan? Ataupun kadang-kadang dia rasakan bahawa hidup sekarang ini mencabar, dia rasa dia sakit hati dengan seseorang, ya? Tetapi tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian, bila kita keluarkan perkataan sakit hati itu, maksudnya ia mengiyakan kepada perkataan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum adzabun alim bima kanu yaktubun, iaitu pada hati manusia ada sakit, maka Allah akan tambah lagi sakit tersebut. Itu adalah azab yang sengsara bagi apa yang telah dikerjakan. Jadi itu sebabnya mengapa Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat. Seorang sahabat dia kata, "Ya Rasulullah, tolong nasihat sikit aku ni. Aku lepas ni tak payah lagi nak tanya banyak-banyak, kecuali dengan nasihat yang diberikan oleh Rasulullah." Maka nasihat tersebut tuan-tuan amat pendek, tetapi itu adalah antara teras utama tajuk kita pada hari ini, selain daripada ayat-ayat yang saya akan bawakan banyak nanti, iaitu kata Nabi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ya, iaitu qul, sama-sama dengan perempuan, qul amantu billah tsumma istaqim. Qul amantu billah tsumma istaqim. Qul amantu billah tsumma istaqim. Baik. Jadi ia amat pendek, dan apabila kita tengok balik kepada apa maksud qul, sebenarnya di dalam Al-Quran bila Allah letakkan qul, maksudnya itu perkara yang penting, mendekati kepada wajib, tuan ya. Jadi bila qul huwallahu ahad, maksudnya itu adalah satu kewajipan kita kena cakap dan kita kena beritahu kepada ahli keluarga kita. Kena beritahu, kena cakap. Tak boleh faham-faham je, tak. Dia perlu dicakap. Maka bila Nabi menyatakan qul amantu billah, saya beriman kepada Allah, maksudnya perkara ini kita perlu ulang-ulang pada setiap hari. Kalau siapa yang baca Al-Ma'surat, dia akan baca tentang amantu billah ataupun raditu billahi rabba, ya, saya redha Allah ini sebagai Tuhan. Kerana bila kita redha, bila kita cakap saja amantu billah, kalau ada perkara yang menyakitkan hati, kita serahkan, ya Allah, aku beriman Engkau yang boleh mengubat hati ini. Itu kaedahnya, tuan-tuan ya. Jadi dengan itu kita tak keluarkan perkataan sakit hati saya kepada orang itu. Pasal, ya Allah aku sakit, ya Allah tolong ubatkan, pasal aku percaya amantu billah, saya percaya pada Allah. Kemudian tsumma istaqim, kemudian istiqamah. Maksud istiqamah itu ialah maksudnya kita selalu mengulang perkara tersebut dalam hidup kita. Walaupun nampak simple, tetapi sebenarnya itulah intisari kepada majlis ilmu, kepada kehidupan kita, tuan-tuan. Semuanya sia-sia kecuali apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu sebabnya hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, peluang kita berduduk sebentar mengingatkan tentang keimanan pada Allah. Pasal kadang-kadang iman memang kita beriman, tuan-tuan.
Tapi dia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kan? Waktu majlis begini kita naik, kemudian nanti kalau terlupa tu turun balik. Kan? Waktu turun itulah yang keluar sakit hati tu. Kan? Dan sakit hati itu dia akan tersebar kepada anak, kepada suami, kepada jiran-jiran, tempat kerja ke apa ke sebagainya tu. Pasal dia bermula dengan sakit. Sakit hati ini dia seperti virus, tuan-tuan, virus. Contohnya lah, kalau sakit hati kita marah, okay? Mak marah si anak, lepas tu anak buat apa, tuan? Dia simpan ke ataupun dia pergi marah pada orang lain? Dia simpan. Mungkin dia simpan, tapi lepas tu dia translate ataupun transfer pada orang lain, kan? Pasal dia virus. Dia transfer kepada adik dia, kan? Dia pergi, kalau katakan maknya menjerit, dia pun jerit sikit, kan? Lepas tu adik dia bilang jerit, pasal tak boleh nak jerit pada siapa, dia jerit pada kucing. Kan? Itu yang kucing kena tendangnya, kan? Kucing dia terkejut, apa kucing buat, tuan? Ngiau je. Kucing pun terkejut, dia pergi cakar sofa, kan? Okay? Lepas tu sofa rosak, mak dia marah, pusing begitu. Okay? Itu adalah cycle marah. Asalnya pasal hati itu ada penyakit. Pasal Allah dah beritahu dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, ciri hati yang hidup. 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk pada orang yang bertakwa. Ayat yang ketiga, yang percaya perkara ghaib. Yang itu amantu billah. Kan? Ketika rasa nak marah ke, sakit hati, sedih ke, bimbang melampau-lampau, amantu billah, maka dia percaya perkara ghaib, insya-Allah dia jadi hatinya hidup, sejahtera. Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan ayat 1 sampai 5, ayat hati hidup. Kalau tuan-tuan melatih anak, kalau nak bagi dia hati hidup, 5 ayat ini perlu dijadikan modul dalam rumah. Kalau perempuan terlibat dengan organisasi ataupun boleh bagi nasihat kepada kepimpinan, 5 ayat ini ciri hati yang hidup. 2 minggu yang lepas saya buat program kepimpinan di Seremban, Amazing Leadership. Pasal sebenarnya tuan-tuan, dalam leadership daripada barat, teori-teori yang ada, 95% ataupun lebih kepimpinan di peringkat organisasi fail. Tuan-tuan mungkin yang bekerja dulu pernah ada buat strategic planning awal-awal, okay? Lepas tu strategic planning jadi tak planning tersebut, tuan-tuan? Ikut tak 100%? Pergi keluar buat 3-4 hari, lepas tu yang dapat ikut, adalah yang dapat ikut. Yang dapat ikut itu kerana apa? Kerana satu, dia bersungguh-sungguh usaha di peringkat manusia, tapi dengan izin daripada Allah SWT. Amantu billah, sekali lagi. Itu belum lagi bercakap tentang apabila sesuatu, kalau tuan-tuan sebagai pemimpin di organisasi dulu ke sekarang, tuan-tuan bersemangat nak buat 100%. Tapi kalau ikut kajian daripada beberapa literature dalam kepimpinan dan juga management, ramai orang pergi ke tempat kerja, dia tak berapa faham pun apa yang dia nak buat. Bila tak faham, itu yang main ke WhatsApp, Facebook. Dulu saya meniaga, tuan-tuan, kat LA dulu. Saya temankan isteri saya ada kat belakang. Okay. Saya temankan isteri saya belajar kat sana, kan? Dan apa yang saya buat ialah saya bantulah, kan? Saya bantu pasal banyak barang-barang murah kat sana, tuan-tuan, kan? Orang perempuan tak suka handbag, kan? Okay? Saya belajar dari isteri saya lah, kan? Jadi pasal suka handbag, saya rasa ini satu masalah, kan? Tetapi dalam masa yang sama, bagi seorang usahawan, orang berniaga, tuan-tuan, ya, dia rasa macam masalah ada solution. Jadi apa solutionnya? Ialah kami pergi ke outlet, kan, yang jual bag Coach ke, bag anti-acne ke apa semua tu lah, nama-nama, tuan-tuan, ya. Pergi shopping, ambil banyak-banyak, okay, bawa balik, kemudian kami ambil gambar,
jual dekat online. Ini waktu dulu dia tak ada Facebook lagi tuan, kami pakai forum. Pakai forum. Ini zaman dulu lah ni. Lihat. Zaman dulu pun tak lama sangat. Jadi apa yang dikenal pasti ialah saya adalah sedikit pengalaman IT sikit. Tengok IP yang datang ke website saya pada pukul sekitar 10 hingga pukul 4 petang. Pukul 10 hingga pukul 4 petang. Tuan-tuan rasa IP orang Malaysia banyak datang dari mana? IP itu kan alamat daripada mana dia masuk internet kan? IP daripada mana? Nun dekat Putrajaya. Dekat pejabat-pejabat Putrajaya tu pukul 10 saya rasa pukul 10 rasanya orang bekerja tuan-tuan ya. Kecuali lah perempuan boleh lah duduk surfing apa sebagainya, tapi tuan-tuan daripada USD kan? Ini daripada Putrajaya. Nak ceritanya adalah ada orang dekat Putrajaya, okey, yang banyak duit, okey, pukul 10 dia shopping online. Tuan-tuan rasa benda ni betul tak betul? Betul tak betul? Tak betul Betul ke tak betul? Bagus ke tak bagus? Tak berapa bagus. Tapi ada orang buat begitu kan. Waktu kerja dia masuk internet ya, dia surfing tengok. Bagi saya seronok ke tak seronok tuan? Saya seronok lah. Saya yang berniaga lagi ramai orang datang lagi bagus. Tapi dari segi etikanya tak berapa bagus. Dan ibu-ibu, rasanya ibu-ibu lah yang beli begini kan. Ayah-ayah jarang nak pergi tengok beg tangan dan sebagainya. Dan ibu-ibu ni lah yang dapat gaji di hujung bulannya akan bagi pada anak dia kan. Lepas tu dia beli beg yang sampai daripada US tersebut, dan dia rasa bahawa alhamdulillah dia dapat beg yang bagus dan dalam masa sama gaji yang besar untuk beri makan kepada si anak. Tuan-tuan dan Allah sekalian, kalau orang itu istiqamah menyatakan amantu billah, berani tak dia nak pergi masuk website beli barang tuan-tuan? Kan? Pasal apa? Ya Allah, gaji dah dapat kan. Lepas tu pergi pula surfing. Itu sebabnya kadang-kadang banyak kerja yang tak siap-siap kan. Bos bagi kerja, minta maaf lah bos, tak faham. Macam mana nak faham? Pergi cari maklumat tentang coach kan. Okay. Baik, tuan-tuan dan Allah sekalian, sebagai permulaan kita pada hari ini, kita nak melihat kepada jom masuk syurga sekeluarga. Tajuk ini adalah tajuk untuk diri saya, untuk diri perempuan sekalian, untuk kita jadikan senarai semak. Senarai semak kerana kalau kita boleh balik nanti, ada masa bercakap dengan anak ke, dengan cucu ke, dengan pasangan suami ke, yang penting keluarga. Kita cakap pada mereka ialah jom kita kerjasama agar masuk syurga sekeluarga. Boleh? Kan? Ataupun tuan-tuan bolehlah buka ayatnya. Jom kita, kalau ada anak kecil ataupun cucu ke kan, nak cakap, jom kita bincang sikit. Adam ataupun Sarah nak tak pergi syurga? Kita pergi sama-sama. Kan? Tengok bahasa lah tuan-tuan ya. Ikut kesesuaian. Kalau anak kecil tu cakap cara anak kecil kan, anak besar cara anak besar lah. Tapi ini adalah satu daripada kemahiran yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang statusnya tinggi, tetapi apabila dia amat pentingkan keluarganya untuk ke syurga, kerana seorang yang halim, seorang yang amat sabar, amat bagus orangnya, sebagai contoh kepada kita, Nabi Ibrahim bertanya kepada si anak. Okay? Kita nanti akan tengok kepada ayatnya. Maksudnya ialah seorang ayah itu dia akan selalu berborak dengan si anak, ataupun seorang ibu akan mengambil contoh daripada Nabi Ibrahim. Pasal Nabi Ibrahim bukan contoh bapa dia tuan, ya, dia adalah contoh ibu juga. Jadi kerana dia sebagai uswatul hasanah yang juga dilakukan oleh Nabi SAW, maka kita nak cuba tengok pada hari ini beberapa model, beberapa kaedah bagaimana kita nak masuk syurga sekeluarga. Tapi paling awal ialah tuan-tuan, ketika bercakap tentang perkara ini, tuan-tuan perlu ada kemahiran. Cuba usahakan cakap pada si anak dan juga pasangan, macam mana kita nak pergi syurga sekeluarga. Dan perbincangan itu berapa kali tuan-tuan? Setahun? Setahun sekali ke ataupun banyak tahun banyak kali? Kalau boleh banyak tahun banyak kali tuan-tuan ya. Cara ni macam-macam lah. Tuan-tuan boleh cakap
kita ni, kita dah lama ni kan, anniversary ni bang, contohnya lah kan, kalau anniversary. Ataupun kalau dengan anak, ialah hari ni birthday Adam kan. Birthday Adam ni, Adam mesti nak berjaya kan. Macam mana kita nak pergi ke syurga dengan ibu, dengan Maryam, dengan Hajar, sekeluarga. Itu ayah punya peranan lah, dalam kereta lah biasanya tuan kalau hantar anak ke, ataupun pergi mana-mana berjalan ke, sempat walaupun hanya 4-5 minit. Kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim dengan anak dia, lama ke sekejap tuan? Sekejap. Dia mendapat perintah untuk meninggalkan keluarganya di satu lembah. Okay. Sebelum itu Nabi Ibrahim ni dia pergi keluar, peranan dia adalah mengingatkan orang-orang kepada kebenaran. Jadi peluang dia bersama dengan anak dia ni adalah amat minimum, tapi ketika minimum itulah kualiti ditingkatkan. Kualiti. Maksudnya ambil peluang untuk cakap sikit, Adam ke, Hajar ke, tanya sikit. Kadang-kadang kalau dah penat tak sempat tanya tuan. Kan? Okey, saya lah tu ya. Tapi maksudnya ialah kita doa kepada Allah SWT agar apa yang kita belajar pada hari ini, mungkin sebagai standar simak yang tuan-tuan perempuan dah buat, okay? Tapi lebih daripada itu, kita berazam agar ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai musim bunga. Allahumma ja'alna Al-Quran rabi'a qulubina, ya Allah, jadikanlah Al-Quran musim bunga. Maksudnya inilah panduan yang kita nak ambil sebahagiannya untuk kita praktik terus, dan dia berbunga-bunga tuan. Okay? Menyebabkan keluarga kita berbunga-bunga sepanjang tahun, dan kita akan terus mendapat taman bunga sampai ke syurga nanti. Baik. Jadi pada hari ini saya bawakan tuan-tuan bagaimana kita nak melihat cara jom masuk syurga ke keluarga ini dengan contoh sumber panduan daripada beberapa tokoh. Yang pertama, kita akan mulakan dengan Nabi Adam AS. Kemudian yang kedua, kita akan tengok perlahan-lahan tuan, Nabi Ibrahim ya. Yang ketiga ada Luqman, dan yang keempat adalah model keluarga di dalam Al-Quran, yang nanti kita tengok juga di dalam sunnah cakap apa tuan ya. Dan disebabkan 4 tajuk ini panjang, okay, dengan masa kita yang terhad, saya akan pergi pendek, okay. Dan 10.30 nanti kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan soal. Kalau tak ada soalan, saya terus sambung sampai pukul mungkin sekitar 10.45 ya, 10.50. Kemudian tuan-tuan boleh buat homework lah. Buat homework, kaji balik sebagai panduan bila balik nanti, insyaAllah. Baik, kita mulakan dengan Nabi Adam AS. Ini dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, tuan ya, surah Al-Baqarah, iaitu ini formula membawa, membina keluarga pergi ke syurga, tuan ya. Baik, apakah ayatnya? Dalam ayat yang ke-31, okay, ataupun ayat yang ke-30, Allah menyatakan, okay, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat 31. Ayat 30 bunyinya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyatakan kepada malaikat, aku ingin jadikan khalifah. Maka malaikat dia cakap, kau nak jadikan khalifah, bukankah makhluk sebelum ini ataupun makhluk Adam ini, pasal dalam penciptaan Adam tuan-tuan, proses-proses itu diperhati oleh malaikat. Jadi malaikat dia tengok je, ini macam ada potensi untuk merosakkan bumi dan juga menumpahkan darah. Kita ayat 30 tuan ya, tak ada di sini ayat 30. Okay. Maksudnya wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini yang memuji, yang mengkuduskan Engkau ya Allah. Jadi mengapa kau nak jadikan khalifah ini yang ada potensi merosakkan bumi? Kata malaikat. Maka Allah menghujungkan ayat tersebut dengan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, engkau tak tahu. Allah tahu, malaikat tak tahu. Memanglah pasal Allah Maha mengetahui. Tetapi persoalannya tuan-tuan, apakah yang Allah tahu potensi manusia yang malaikat tak tahu? Yang ini. Nabi Adam dan Bani Adam boleh belajar, boleh mengajar, lepas tu buat silap, lepas tu ketahuan. Inilah 4 perkara
yang menjadi asas kepada sistem pendidikan di dalam Islam, tuan-tuan. Kemarin Ustaz Hazrizal, seorang penceramah, pendakwah juga, dia pengetua akademik, timbalan pengetua akademik di Khalifah Method di Sepang, tuan-tuan ya. Jadi dia beritahu tentang apakah cara melihat kepada dunia pendidikan di dalam Al-Quran. Maka dibawakan juga kepada ayat ini. Saya sampaikan je lah, tuan-tuan ya, kepada tuan-tuan, kerana saya tahu bahawa ini penting untuk saya, penting untuk perempuan sekalian, dalam kita nak memahami bagaimana Nabi Adam nak mendidik kepada keluarganya dan keluarga kita untuk pergi ke kampung kita semula. Kan kita kena balik kampung, tuan-tuan kan? Tuan-tuan suka balik kampung? Suka? Apa yang sukanya? Apa yang seronoknya? Apa yang seronok tentang balik kampung, tuan-tuan? Nanti jumpa mak bapak. Okey, apa lagi? Kalau ada mak bapak, tuan-tuan nak balik kampung tu, tuan-tuan pasal nak makan dekat luar ke, pasal tuan-tuan nak makan makanan mak ataupun ayah masak? Makanan mak masak. Kalau mak kata kau pergilah makan keluar, kan? Nak balik kampung ke tak nak balik kampung, tuan ya? Ada orang yang balik kampung kerana nak dapat masakan daripada mak, kan? Dan itu adalah pengajaran yang penting, tuan, sebenarnya sebagai seorang ibu, kan? Walaupun Pizza Hut tu memang sedap, tuan ya, walaupun Pizza Hut tu memang sedap dan memang tidak ada dalam hadis menyatakan tentang mak kena masak, kan? Sebenarnya ada, tuan ya, tentang isteri Rasulullah masakkan untuk Rasulullah, memang ada, okay? Tapi kalau katakan, oh saya masak ni, tengok keadaan lah, kan? Sebenarnya apabila kita tengok nanti dalam surah At-Tahrim, cakap tentang ku anfusakum wa ahlikum nara. Rupa-rupanya pada masak itu, tuan-tuan, dia ada salah satu cara untuk menjaga keluarga. Ini yang disampaikan oleh Ustaz Bakhtiar Nasir. Dia cakap untuk bapa kena buat apa, untuk ibu kena buat apa, agar anak balik rumah. Kadang-kadang anak tu dia tak nak balik rumah, dia balik ke mana? Pizza Hut. Dia balik ke hotel. Pasal apa? Ialah anak dah banyak duit, tuan kan? Ataupun dia rasa rumah mak ni macam tak cukup bilik kat hotel tu saya ada voucher tak guna lagi, kan? Dan breakfast pun kat sana lebih sedap. Jadi tak apalah mak, kan? Balik kampung kejap, lepas tu masa tidur nanti pergi. Itu belum lagi cucu cakap, rumah mak ni tak ada wifi contohnya lah, kan? Tapi mungkin ada wifi, kan? Rumah kalau balik kampung, kat rumah yang kampung tu, tuan-tuan, banyak nyamuk, contohnya, kan? Jadi baik kan pergi hotel, saya ada voucher ni mak, saya pergi ke sana. Ada tak orang buat begitu? Ada. Tapi in the first place, ialah kita kena persoalkan, ialah mengapa si anak tak nak duduk kat rumah, kan? Selain daripada dia tak mengikut, tak mengutamakan mak ayah dia, tapi salah satu dari segi peranan cara emosi, tuan-tuan, untuk menangkap anak untuk dia kembali balik ke rumah, kelebihan seorang ibu ialah pada apa, tuan? Pada masaknya. Tak kisahlah nasi lemak je tak sama dengan nasi lemak mak jah kat luar sana tu, tak apa. Tapi yang itu datang dia ingat mak, ingat masak, kan? Ingat makan. Maka si anak dia akan bila dah umur 15 tahun, 20 tahun nanti, dia akan ingat tak sama apa yang mak masak. Dan saya ingat dulu, tuan-tuan, ketika saya dekat luar negara dahulu, mak buat bahulu, kan? Mak buat bahulu. Mungkin ada yang pergi ke luar negara, mak hantar kuih raya ke sampai keluar. Tak keluar pun, tuan-tuan duduk dalam negara pun, mak hantar sesuatu, dah hancur dah pun. Dah hancur, tuan. Dan dekat luar negara tu ada je bahulu yang lebih sedap, yang lebih tak hancur. Ini dah hancur pasal pos laju. Dia bukan pakai pos laju, dia waktu tu pakai pos biasa, tuan, yang sampai 2 minggu baru sampai ke sana. Rupanya dah habis raya baru dapat, kan? Kalau nak cakap dari segi sedapnya ataupun yang lebih lawanya, bentuknya ke apa ke, boleh dia beli kat kedai. Tapi apakah yang ada di sebalik sebuk-sebuk bahulu tersebut, tuan? Ada apa? Ada kasih sayang, ada baca bismillah ni. Saya tak tahu lah mak saya baca bismillah ke tak, tapi insyaAllah lah, tuan, kan? Okay? Tapi di situ adalah bila tengok dia hancur tu, dia tak sama dengan yang kat luar sana tu. Dan ketika itu saya rasakan bahawa dia dah beritahu pada mak saya. Pasal saya tengok postage dia 100 lebih, tuan. 100 lebih.
Ni waktu zaman dulu lah, tak tahu lah sekarang berapa kosnya kan. Jadi bila tengok 100 lebih mak saya, bukan dia kerja pun, ayah driver lori kan, macam mana boleh dapat 100 lebih tu nak pergi hantar sampai ke luar negara. Yang itu yang menyebabkan dia amat sukar, dia lupakan tuan-tuan. Dan akhirnya walau macam mana sekalipun dia mesti balik ke rumah juga kan. Walaupun mungkinlah kalau katakan sekarang ni dah bangi mak duduk kat Bido, kat Perak tuan-tuan kan, tapi dia tahu bahawa ada sesuatu yang amat-amat dekat dengan hati. Dengan hancurnya bahu tersebut, di balik dia punya serpihan itu ada sesuatu yang amat bermakna. Dan bila doa begitu tuan-tuan, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya, dengan ya Allah ampunkanlah dosaku dan juga kedua ibu bapaku, dia ada tautan emosi. Di sebalik apa tuan? Bahulu yang dah kan. Orang lain cakap ada kan. Kawan cakap begitu kan. Kita rasa kalau ni nak bagi je kan, tapi dia tak faham. Dia tak faham. Saya saja dan anak-anak saja yang faham, kerana inilah antara perkara yang dipelajari oleh seorang anak. Tetapi dalam masa yang sama, anak kita tuan-tuan ataupun keluarga kita ada buat kesilapan yang tersendiri. Pengajaran pertama ataupun model pertama yang kita nak belajar ialah Nabi Adam. Allah menyatakan dalam ayat 31, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan dia telah mengajarkan Nabi Adam, Allah mengajarkan Adam akan segala nama, benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkan kepada malaikat, lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Summa aradahum, maksudnya ialah malaikat diberikan, diekspos, dia beritahu benda-benda ni semua apa sebagainya. Okey, tolong ceritakan. Allah bagi pada Nabi Adam, diberi pada malaikat. Siapa yang berjaya tuan-tuan untuk menerangkan perkara ini? Nabi Adam. Malaikat ini tuan-tuan, dia lebih kurang macam diinstal sahaja. Itu sebabnya malaikat dia tidak derhaka, dia ikut saja. Kita ini tuan-tuan kena belajar kan. Tuan-tuan duduk sekarang ni pun tuan-tuan ada pilihan, nak dengar ke tak nak dengar, kan? Ada pilihan. Tetapi malaikat tidak ada pilihan. Kalau ikutkan kepada konsep di dalam Al-Quran, ialah semua makhluk kecuali dua. Semua makhluk kecuali dua, iaitu manusia dan jin. Semua makhluk dia mempunyai conscious, kesedaran, tetapi limited conscious. Limited. Malaikat dia limited, dia hanya kepada apa yang Allah dah install, itu saja. Kalau rasa batu dinding ni dia sedar tak sedar? Sedar? Dia berzikir tak berzikir? Guru, bagi tuan-tuan yang ikut program Ar-Ra'du tentang sinopsis 114 surah, Ar-Ra'du, guru, dia berzikir tak berzikir? Kalau dia berzikir, dia sedar tak sedar? Sedar, tetapi kesedarannya limited. Itu sebabnya kalau katakan tuan-tuan ada air, contohnya air berzikir? Berzikir. Berzikir tak berzikir? Berzikir, semua makhluk berzikir. Cuma kita tak faham je dia punya cara je. Kipas berzikir, cuma limited conscious. Apa maksud limited conscious? Maksudnya ialah kalau saya tuang air ni, kalau saya buka dia punya penutup ni, boleh tak air tu kata saya tak nak jatuh, saya nak naik balik tu? Boleh tak? Tak boleh. Kalau kipas tu dia pusing je tu, kan? Lepas dia kata hasil pusing macam ni, saya nak tukar pula lah, nak gilik-gilik pula lah, boleh tak? Tak boleh. Tapi manusia boleh buat? Boleh. Itu maksudnya unlimited, ataupun kalau di sini limited conscious. Bagi kita tuan-tuan dan jin, dia unlimited, dia ada free will. Tuan-tuan boleh nak datang sini, tuan-tuan nak duduk rumah, tetapi dengan itulah maksudnya kita diberikan taklifan ataupun tugas sebagai khalifah. Nak bagi tugas pada khalifah, pada dia tak mampu tuan. Bagi pada malaikat, malaikat tak mampu untuk uruskan dunia ini kerana tidak ada free will.
kerana limited conscious yang ada pada para malaikat. Baik, pertama kepada Allah sekalian, kata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain daripada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maha mengetahui maksudnya apa tuan? Tuan-tuan tahu bahawa ini namanya kabel, ini namanya laptop. Itu tahu. Tapi kalau Al-Hakim, tuan-tuan tahu macam mana nak sambungkan kabel ini pada laptop agar keluar kat sini. Itu namanya bijaksana. Dapat mengaitkan satu perkara dengan perkara yang lain. Itu namanya Hakamu Asy-Syai', Al-Hakim. Maka kalau katakan apa yang Allah buat ini petanda Allah banyak ilmu dan banyak bijaksana. Dan Allah ajar kepada siapa tuan? Nabi Adam. Maksudnya Adam boleh jadi banyak ilmu, boleh jadi banyak bijaksana. Kalau ajar kepada Bani Adam, kita semua, kita boleh jadi banyak ilmu, banyak bijaksana. Jadi kita bila melihat kepada Allah mendidik Adam, Allah percaya pada Adam. Seorang ayah, seorang ibu, dia akan tengok anak dia, alah kecil lagi, tak faham, tak boleh, dia tak boleh. Begitu ke? Ataupun dia rasa bahawa ini nanti akan jadi amat banyak ilmu, amat bijaksana, kerana sayalah yang akan mengajar bijaksana dan ilmu pada si anak. Mana satu tuan? Yang nombor satu, nombor dua. Mentaliti ini yang menyebabkan si ibu akan melihat si anak, wah, walaupun dia baru lukis kartun orang lidi bengkok-bengkok, tuan ya, tapi wah, ini permulaan yang bagus. Dan dia akan tengok inilah anak yang akan menjaga bumi ini dan akhirnya bersama-sama pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan ya. Baik. Ayat ke-35 seterusnya, kalau kita tengok tuan-tuan boleh tengok daripada ayat 30 sampai ayat 37, tuan ya. Tapi apa yang berlaku bila Nabi Adam dah berjaya tuan-tuan ya, Allah suruh kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam, menghormati Adam. Okay. Iblis kena sujud, malaikat kena sujud. Okay. Malaikat sujud ke tak sujud? Sujud. Iblis tak. Okay. Okay. Kita tengok perkara itu, kita hold on perkara itu, kita teruskan dengan apa yang berlaku kepada Nabi Adam. Bila dia dah belajar, dia dah ajar, Allah bagi ujian. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan isterimu dalam syurga dan makanlah daripada makanan sepuas-puasnya apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi jangan dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dah dapat ujian. Bila tuan-tuan mengajar pada si anak, dia dah boleh mengajar balik, ajar pada kawan dia apa sebagainya, kita perlu tengok kan, tengok oh betul ke kamu ini dah faham dengan kita beri cabaran-cabaran masalah. Okey, kalau kamu nanti mak dah ajar solat, kalau katakan nanti tak ada air, nak buat apa? Contohnya tuan ya. Sama ada kat rumah boleh begitu, ataupun perempuan hantar anak ke sekolah. Okey, selesai. Apa yang berlaku kepada Nabi Adam ialah ujian tersebut ialah jangan dekati pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kamu jadi orang yang zalim kalau kamu mendekati pohon ini. Adakah Nabi Adam berjaya tuan kali ini? Berjaya tak berjaya? Tak berjaya. Tak berjaya. Dan tak berjaya ini direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Nak beritahu pada kita, nanti tuan-tuan nak ajak anak ataupun orang yang di sekeliling kita, namanya asalkan Bani Adam, kan, dekat sekolah ke, nanti pelajar buat masalah disiplin,
Itu kesilapan kan? Itu adalah perkara yang Allah ingin kita belajar. Kalau kita boleh menerima kesilapan tersebut, maksudnya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal Allah terima kesilapan. Kalau kita tak terima kesilapan tersebut, maksudnya kita apa tuan? Jauh sikit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal dia dah mula, saya bukannya boleh ambil pengajaran pun daripada Allah, saya buat saya sendiri lah. Dia dah mula lah. Bukan amantu billah mustaqim. Kalau dia cakap saya percaya pada Allah, Allah bagi tahu ini pasal nak tunjuk pada saya istiqamah, saya akan terima kesilapan ini, maksudnya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa Nabi Adam bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dah silap apa berlaku? فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Jadi Allah ajar kepada Nabi Adam kalimat macam mana nak bertaubat. Seorang ibu yang ingin membawa jom kita masuk syurga, bukan sekadar borak begitu sahaja. Dari segi praktikal dalam rumah ataupun di luar rumah tuan-tuan, apa yang dibuat? Anak silap buat apa? Kita kena ajar dia macam mana nak kembali kepada jalan yang betul. Taubat itu taba, maksudnya kalau ini jalan yang betul, saya dah ke sini, taba kembali balik semula. Itu tandanya nak jom kita masuk ke syurga, betul-betul serius di dalam sebuah keluarga ataupun kalau dalam organisasi tuan. Tetapi kalau katakan kau dah silap, buat sendiri, gitu kan? Itu maksudnya ada komponen yang tidak dibuat. Maksudnya mak kata nak masuk syurga, tapi kan, apatah lagi kalau anak tu dah belajar pula ayat ini tuan, dia dah tadabbur ayat ini, saya rasa macam mak ni serius ke nak ke syurga ke nak buat style neraka. Kan? Okay. Pasal apa? Pasal Nabi Adam silap, dia buat apa tuan? Taubat. Iblis silap, dia buat apa tuan? Dia dah silap, dia kembali tak? No way man. Jadi kalau dalam sebuah keluarga, kalau kita tak memberi peluang kepada anak untuk kembali balik semula, tuan, sebenarnya kita menggalakkan anak tu jadi Nabi Adam ke ataupun menjadi iblis. Dia akan cuba lepas ni saya tak nak buat salah lagi depan mak ke depan abah. Pasal apa? Pasal abah mak bukan bagi peluang pun kan? Baik saya tipu kan? Baik saya mengelak, baik saya buatlah macam mana pun, yang penting saya betul. Tuan-tuan rasa ada tak perkara ini berlaku dalam masyarakat? Kerana apa? Kerana ada orang yang nak kita pergi ke syurga, tapi caranya itu tidak mengikut panduan Al-Quran. Jadi rasa anak tu rasa, mak dalam rumah ni pun dah neraka mak. Kan? Belum lagi dia sampai ke sana nanti. Dan ini adalah pengajaran yang kita boleh tengok tuan-tuan. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu, yang dinyatakan oleh Allah kepada malaikat. Sebenarnya dalam mufassir di kalangan ulama-ulama bila melihat pada ayat ini, maksudnya kita tadabbur hari ini tuan-tuan secara ringkas, tak pergi mendalam lagi, okay? Tapi kita dah tahu dah bahawa sebenarnya Nabi Adam boleh belajar dan mengajar. Kita ada mentaliti itu kepada ahli keluarga kita. Dia macam mana pun dia boleh belajar dan boleh mengajar. Kemudian bila dia dah pandai, dia akan buat silap. Dia bukannya perfect tuan-tuan ya. Kalau perfect, kalau katakan Ustaz Hasrizal baru ni, dia kata kalau dekat sekolah nak semua pelajar bagus tuan-tuan, kena buat sekolah malaikat. Kan? Okay. Sekolah malaikat memang confirm tidak ada salah laku disiplin. Tapi kalau namanya Bani Adam, tuan-tuan ya, kalau itu memang tengok balik seorang anak memang seorang lelaki ataupun seorang perempuan daripada manusia, maksudnya memang dia akan buat silap. Dan cikgu yang besar hatinya nak bawa anak murid ini pasal ayah hantar, mak hantar ke sekolah, ini sebenarnya amanah, pasal mak ayah ni betul-betul nak anaknya ke syurga. Kalau silap sikit itu biasa. Dan kalau silap banyak pun,
memang perlu diajarkan bagaimana nak kembali balik kepada jalan yang lurus. Namanya adalah taubat. Tuan ya. Contohlah, maksudnya kalau katakan ini adalah gelas, ini adalah air, nak ajar pada anak untuk tuang air. Ya, sekali berterabur, habis basah. Silap tak silap? Silap. Jadi bagi seorang ibu, seorang ayah, okey. Ya, memang tuan, ini memerlukan kekuatan hati ni. Ya, nak bersabar, dah basah sofa ke, basah apa seprah beli daripada Bangladesh ke tuan kan. Okey, ada orang Bangladesh bawa ke sini. Okey. Memang ada perasaan itu. Tetapi kita minta Allah agar kita selalu ingat pada Allah. Kita cakap apa tuan? Amantu billah. Ketika perkara itu berlaku, ya Allah, amantu billah, dan kemudian okey dah, kamu ambil kain lap itu, kamu lap, dan kemudian mak ajarkan ataupun abang ajarkan. Nampak simple tuan-tuan, tetapi si anak akan rasa, ini syurga lah. Dia dah rasa syurga itu bukan di wajah mu tuan, di dalam rumah. Kan? Itu lagu lain pula kan? Dalam rumah. Tapi kalau katakan dia tuang itu kan, dia rasakan bahawa ada neraka di dalam rumah itu. Nanti dia akan cuba buat yang terbaik tuan-tuan. Tuan ya. Kalau saya buat program motivasi dengan pelajar-pelajar sekolah asrama, kadang-kadang ada ayah yang tak boleh terima hakikat anak dia dekat asrama pukul pelajar lain. Tak boleh terima hakikat. Dia kata anak dia baik, pergi surau sembahyang 5 kali sehari. Dia tak mengaku. Dia rasa ini bukan anak dia. Anak dia tak buat tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, apa yang berlaku ialah anak dia pergi ke surau tersebut dengan kaedah apa tuan-tuan? Paksa, kekerasan. Dan manusia ini tuan-tuan, kalau katakan anak tu kita main tarik, jangan pergi ke surau, dengan kita cakap Adam nak pergi surau ke tak, mana yang lebih berkesan sebenarnya tuan-tuan? Yang kedua. Pasal manusia ni, saya dengan tuan-tuan, saya boleh ke bawa tuan-tuan, saya tarik tangan tuan-tuan untuk beriman dan percaya kepada ayat ini. Siapa yang masih lagi ragu-ragu tu, saya tarik tangan tuan-tuan, ni masuk ke dalam tu. Boleh tuan-tuan? Tak boleh. Fizikal tak boleh dikacau tuan-tuan. Tuan ya? Tapi kadang-kadang dia kalau dah waktu, saya tuan kan, kalau dah waktu geram kan, kalau boleh dah ya. Tapi sebenarnya dia tetap juga seorang Bani Adam, bukan Nabi Adam, Bani Adam tuan ya. Kita cakap elok-elok kan, kita argue elok-elok, nanti dia kata okey, Adam nak pergi. Kadang-kadang kita pula kalau katakan macam pagi tadi lah tuan ya, saya rasa macam saya nak pergi ke surau seorang-seorang kan. Saya tengok anak saya yang lelaki, rasa macam dia ngantuk kot. Saya yang rasa kan. Lepas tu dia tersedar ya, dia tersedar. Dia kata abang nak ikut. Dia kata saya pula yang rasa dia tak ada masalah tuan. Pasal kita tak test lagi. Tapi pasal kadang-kadang dalam hati ada kesian, dia ngantuk kan, ataupun dia mungkin tak cukup tidur ke apa ke. So benda tu boleh datang kepada diri saya lah tuan ya. Saya nak beritahu tadi, nak ceritanya ialah apa, kadang-kadang kita down itu, nak pergi surau tapi nak pergi seorang-seorang kan. Iaitu memerlukan kepada peringatan, dan kadang-kadang anak lah yang menjadi peringatan untuk kita kembali balik. Kena taubat balik lah. Alamak, saya yang tersilap kan. Anak nak pergi, dia dah, pasal dia tak sedar kan? Bila saya dah buka pintu dia tersedar. Itu maksud so, nak ikut terus kan. Yang bagi saya buka perlahan-lahan pintu tu, tak nak kacau dia tidur. Perkara ini yang perlu kita perhatikan. Dan ini pengajaran pertama. Contohnya kalau katakan saya memimpin anak ke syurga, ataupun saya memimpin ahli keluarga saya ke syurga, kalau katakan kita mengajar anak baca Quran tuan kan, atau mengajar matematik ke apa ke salah kan. Maksudnya kalau belajar mengajar, first sebelum masuk tu saja saya dah setkan minda anak ini boleh belajar tuan kan. Walaupun nampak macam dia buat muka kematu, itu kalau anak kecil tuan ya. Tapi anak besar pun boleh tahan juga kan. Kalau kita rasa macam dia ni dah tak nak dah dengar cakap kita bang kan, dia dah besar, dia ada hidup dia sendiri, tak semestinya tuan. Kerana apa yang Allah berikan ini adalah untuk anak umur 3 tahun ke, anak 30 tahun ke, anak 60 tahun tuan. Anak umur berapa tahun?
selagi dia Bani Adam. Kalau dia jadi malaikat ke, dah jadi jin ke, lain hal kan. Ada formula lain lah, kita kena tengok lain lah. Selagi dia manusia, dia tetap boleh belajar dan dia akan boleh mengajar balik semula. Jadi mentaliti itu menyebabkan kita rasa bahawa, oh, walaupun ada sedikit kekurangan, saya yakin bahawa Allah dah percaya pada Nabi Adam. Malaikat boleh persoalkan pula itu. Cuba tuan-tuan bayangkan ya, bila malaikat persoalkan, okey, tak boleh, malaikat kalah lah sokol tuan-tuan ya, pasal tak boleh beritahu nama. Kali kedua ialah ketika Nabi Adam kata jangan dekat pada pohon. Dia silap ke tak silap? Silap. Maksudnya malaikat boleh dia kata tengok. Dah buat silap dah. Tapi Allah tetap menyatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Pasal apa tuan? Rupanya silap itu pun adalah sebahagian perkara penting untuk seseorang itu makin dekat dengan Allah. Pasal tuan, sebenarnya kalau kita tengok pada anak-anak, pada diri kita lah tuan kan, kita bila kita belajar, kadang-kadang kita rasa bahawa kita banyak ilmu. Tapi bila kita buat silap, baru kita tahu, alamak, baru belajar tadi tapi kan tuan kan? Akhirnya yang mana makin dekat dengan Allah, ketika belajar ke ketika bertaubat? Bertaubat. Dan nak capai tahap taubat tuan-tuan, kena ada silap. Walaupun tak, janganlah tuan-tuan sengaja buat silap. Dia bukan sengaja buat silap tuan-tuan ya. Dia tersilap. Allah termarah lagi, terlupa lagi. Dan ini adalah bagaimana untuk kita memastikan ketika kita mengajar anak baca Quran, anak tu akan buat silap. Tunjukkan cara taubat seperti mana Allah tunjukkan cara kembali balik cara. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau Nabi Adam tersilap, Allah fire Nabi Adam terus masuk neraka. Wah kan? Apa jadi pada kita? Hasillah kita tuan-tuan. Tapi kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, mercy from Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan Nabi Adam diajarkan kalimah taubat, Nabi Adam bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Tuan-tuan perasan tak perkataan yang kita tengok sebentar tadi? Innahu huwat tawwabur rahim. Dialah yang maha menerima taubat, yang maha penyayang, pengasih. Maksudnya taubat dengan rahim ini tuan-tuan dekat. Maksudnya tuan-tuan, kalau saya ibu penyayang, maksudnya menerima taubat ataupun anak itu tersilap untuk kembali balik. Gitu tuan-tuan ya. Pasti kita beriman pada Tawwabur Rahim. Tapi kalau anak baca innahu huwat tawwabur rahim, dia nak baiki dah. Tapi si maknya apa? Berapa kali dah silap? 20 kali silap, tak faham apa. Kan? Dan maksudnya dia tengok mak ni beriman kepada kuat Tawwabur Rahim. Gitu tuan-tuan ya. Kalau anak belajar tadabbur tazakur lah. Ya tuan ya. Tapi kalau tidak, dia akan rasa macam ikut mak ke ikut Allah? Ikut mak ke ikut Allah? Dan dia confused. Dan ini yang kita harapkan di doa tuan-tuan, untuk saya, keluarga saya, keluarga tuan-tuan, kita dapat konsisten dengan apa yang Allah bekalkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ini. Baik, kita selesai pada bahagian yang pertama, iaitu kita bercakap tentang Nabi Adam. Nabi Adam. Kita nak tengok kepada yang kedua, iaitu Nabi Ibrahim. Tuan ya, Nabi Ibrahim. Apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dalam surah Saffat. Kalau tuan-tuan nak tengok cerita Nabi Ibrahim ni banyak dalam Al-Quran, tapi surah Saffat bercerita tentang banyak perkara tentang Nabi Ibrahim. Kata Allah di dalam ayat 97, qalu bnu lahu bunyanan fa'alqu fil jahim. Nabi Ibrahim dalam ayat sebelumnya dia menyampaikan kebenaran. Dia kata berhala ni ada apa? Kan? Tak berkuasa pun. Nabi Ibrahim dia pergi keluar mengingatkan orang kepada kebenaran, ingatkan sampai satu masa orang marah sangat pada dia. Apa dia buat tuan? Siapkan satu tempat nak bakar, campakkan si budak ini ataupun si pemuda ini ke dalam api. Ayat 97. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ.
maka mereka dengan perbuatan membakar Nabi Ibrahim itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang terkebawa. Dia nak sakiti Nabi Ibrahim, apa yang berlaku? Mereka sendiri yang jatuh ataupun dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritakan tuan-tuan ialah dalam kehidupan kita, jangan kita melekehkan orang yang membawa kebenaran. Dan kalau kita bawa kebenaran dalam ayat ini, kita kena kuat semangat. Kena kuat semangat. Tuan-tuan buat program gini kan, kalau ada orang kata, "Wih, asyik kuliah." Sabar. Kan? Pasal apa? Ini majlis ilmu. Majlis ilmu ada malaikat yang mendoakan keampunan tuan-tuan. Tuan-tuan dapat keampunan balik daripada ini, tuan-tuan balik ke rumah, balik ke tempat kerja, tuan-tuan diberi rahmah oleh Allah. Bila dapat rahmah, perlu tak rahmah tuan-tuan? Apa kepentingan rahmah untuk keluarga? Rahmah, apa pentingnya rahmah untuk keluarga? Kita akan bahagia, kan? Kalau tuan-tuan rasa nak marah je, kan? Rahmah turun je, kita rasa oh kalau saya marah ni nanti saya tak dapat syurga seluas langit dan bumi dan kemaafan seperti mana dalam surah Ali Imran ayat 133. Itu rahmah keluar. Tapi kalau kita tak dapat rahmah, yang itulah. Dan semua orang ada potensi itu tuan-tuan. Selagi darah mengalir, selagi syaitan ada, maka syaitan boleh menyusup masuk dalam diri tuan-tuan, diri saya, marah anytime. Dalam keadaan terkawal begini, bilik aircon ada kipas, tengok slide tuan-tuan ya, memang iman tinggi, marah tu rasa macam kenapa lah saya marah dulu kan. Tapi balik je tuan-tuan, dia boleh marah balik. Semudah kat depan tadi ada hon je. Gitu. Jadi kita perlukan rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Nabi Ibrahim mengingatkan kebenaran. Kemudian selepas itu pada ayat yang ke-99 apa katanya? Ketika dah kena sesaan tersebut ataupun dekat nak kena sesaan tersebut, Nabi Ibrahim berdoa. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Dan Nabi Ibrahim berkata, aku hendak meninggalkan kamu pergi kepada Tuhanku, ia akan memimpinku ke jalan yang benar. Bila dah kena seksa tersebut, kata Nabi Ibrahim, okeylah, saya akan pergi ke tempat lain. Pasal apa? Pasal Nabi Ibrahim nak mencari hidayah. In other words tuan-tuan, sebenarnya Nabi Ibrahim sebagai seorang bapa, seorang ibu, pengajaran daripada Nabi Ibrahim, kena cari tempat yang sesuai untuk keluarga mendapat hidayah. Kalau tempat itu rasanya macam tak boleh nak praktis apa yang patut, kena pindah. Dan Alhamdulillah tuan-tuan berada di tempat yang tuan-tuan boleh pergi kuliah, tuan-tuan boleh orang pergi suami ke anak ke pergi surau dekat apa sebagainya. Alhamdulillah. Jangan pindah lah tuan-tuan. Jangan pindah. Nak pindah pun boleh, tapi pindah tempat yang mudah untuk sayahdi. Maksud ini yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita nak bawa ke syurga keluarga kita semua, kita kena pastikan yang pertama tadi apa tuan? Si ayah menyampaikan kebenaran. Tak kisahlah dia tempat kerja je ke, dia jadi penceramah ke, apa ke, tapi ayah mesti menyampaikan kebenaran. Pasal apa? Pasal dengan sebab ayah menyampaikan kebenaran itu menjemput rahmah daripada Allah SWT untuk keluarga tersebut. Dan pasal ayah dah cakap kebenaran dekat luar, dah cakap pasal buat baik, dia balik rumah, dia nak buat baik tak? Buat baik tuan. Saya baru ni buat program dengan beberapa orang cikgu daripada MRSM Ulul Albab, Encik. Saya ingatkan dulu kalau orang kerja tak ada kaitan dengan keluarga sangat, bolehlah sikit-sikit tuan-tuan kan. Tapi bila saya tanya pada mereka, apa kesan bila mereka ikut pada bengkel saya buat tentang Ulul Albab, ada 16 ayat Ulul Albab, kaji macam mana dia punya praktikal dalam kelas, luar kelas di MRSM Ulul Albab. Mereka dah buat 5 tahun, 10 tahun, tuan-tuan pernah dengar kan MRSM Ulul Albab. Tapi ada di kalangan mereka tak faham pun apakah intipati Ulul Albab. Jadi kita buat bengkel. Lalu saya tanya dia, apa kesannya? Dia kata, kalau saya buat ini dekat sekolah, saya pastinya akan bawa benda ini ke rumah. Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan belajar parenting tentang keibubapaan ke apa ke, tuan-tuan belajar kat mana tuan? Dekat universiti berapa tahun?
4 tahun ke, 4 bulan ke, 4 hari ke, 4 minit? 4 tahun belajar parenting. Tak ada satu informal tuan. Tak ada. Kan? Yang kita belajar adalah belajar degree ke, master ke, PhD untuk bina keluarga ke, bina organisasi ke, bina kerja. Bina kerja. Tuan-tuan nak bawa ke syurga, bawa kerja ke, bawa keluarga? Bawa keluarga. So ada tapi bukanlah kita kata, oh kalau macam tu saya kena buat 4 tahun degree dalam parenting lah kot. Macam tu tuan. Tak semestinya, boleh kalau tu ada masa. Tapi rupa-rupanya bila kebenaran berlaku di tempat kerja, tuan ya. Dan tadi nak bagaimana nak mendidik pelajar, kaedah ulul albab, kena belajar Quran, kena belajar itu, ini apa sebagainya. Kemahiran itu akhirnya dibawa ke rumah. Itu sebabnya kalau katakan di tempat kerja tidak ada pembelajaran untuk kebenaran, maksudnya tidak mendekati pada Al-Quran, yang itu yang dibawa balik itu pun bukan daripada Quran juga. Tapi kalau kat tempat kerja dia selalu baca tentang katakan pengurusan kepimpinan daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah contohnya. Kalau katakan pengurusan konflik, risk management daripada surah An-Naml contohnya. Jadi akhirnya Quran itu yang dibawa balik ke rumah. Pasal orang tak ada dia sanggup pergi belajar 4 tahun untuk parenting tuan. Okay? Tapi topik 4 tahun itu sebenarnya boleh tak guna untuk keluarga? Boleh. Syaratnya ia perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebabnya Nabi Ibrahim pergi mengajar kebenaran. Pasal kebenaran tu walaupun tak 100% nanti dia akan masuk ke keluarga balik semula. Pasal itu tempat dia balik semula. Okay? Ini perkara yang pertama. Dan yang keduanya ialah Nabi Ibrahim dah kena bakar dah pun. Okay? Tapi diselamatkan oleh Allah. Masih lagi konsisten berdoa, Rabbi habli minas salihin. Waktu ini belum dapat anak lagi. Belum dapat anak lagi. Nabi Ibrahim kekal berdoa, ya Allah berikanlah aku di kalangan orang-orang yang soleh. Wahai Tuhanku, gunakan padaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah dapat anak, tuan-tuan kena doa tak dengan doa ini? Kalau orang tak dapat anak, dia, ya Allah, dah bagilah aku anak yang soleh. Kalau dah dapat anak, kena doa juga. Pasal apa? Pasal anak itu tidak semestinya kekal soleh. Kan? Anytime saja dia rasa dah naik pangkat, tak nak baca Quran. Kan? Bila dah naik pangkat, dia rasakan bahawa saya lebih hebat daripada mak ayah, tak payah balik kampung. Saya dah sibuk, tak payah nak call mak. Kan? Perkara-perkara begitu yang perlu kita terus berdoa. Dan apakah kesan daripada doa Nabi Ibrahim yang ketika itu belum lagi dapat anak? Fabashsharnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan padanya berita yang menggembirakan bahawa ia akan memperoleh seorang anak yang penyabar. Kalau tuan-tuan selalu doa, ya Allah berilah anak yang soleh, salah satu manfaatnya tuan-tuan, nanti tuan-tuan akan dapat anak yang halim, yang penyabar. Ini bukan khas untuk Nabi Ibrahim tuan. Memang Nabi Ibrahim ini kisah dia. Tapi pengajarannya ialah kerana apa Nabi Ibrahim diberi berita gembira ini. Satu, pasal dia buat kerja mengingatkan orang ke arah kebaikan. Okay? Bagi ibu-ibu yang ada, perempuan yang ada, tuan-tuan nak mengingatkan orang kepada kebaikan, buat program begini apa sebagainya. Dia memberi kesan kepada keluarga. Memberi kesan. Pasal kita bincang-bincang tuan-tuan, semuanya masuk kepada keluarga balik ya. Bukannya biasa kita nak bina organisasi sampai besar-besar sahaja. Kita kembali balik kepada Quran, itu topiknya. Topik Quran adalah hebat macam mana jaga di luar, mesti akhirnya bawa kepada keluarga. Itu mentaliti Quran. Kalau katakan belajar-belajar tak berasaskan Quran, mungkinlah okey, jom kita belajar cara buat marketing, cara nak buat bisnes, macam mana kita nak memastikan kita boleh pergi travel satu dunia, itu sajalah. Tapi kalau Quran ada, dia mesti bawa balik kepada ini. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Okay? Dan akhirnya Nabi Ibrahim mendapat halim. Kalau tuan-tuan tengok istilah di sini adalah fabashsharna. Fabashsharha, fa itu tuan-tuan, maksudnya Allah akan bagi segera. Bukan on the spot tuan-tuan ya. Tapi Allah akan bagi segera, fa itu. Kalau thumma, mungkin lambat sikit. Syaratnya apa tuan-tuan? Syaratnya doa. Doa dengan betul-betul, ya Allah, anak pertama saya, ya Allah, jadikanlah orang yang soleh. Anak kedua saya, anak ketiga, keempat, kelima, keenam, bergantung. Dan anak yang akan lahir ke, kan? Minta diberikan anak yang soleh. Nanti tuan-tuan, kalau dapat anak yang halim, apakah anak yang halim?
Kita tengok kepada ayat 102. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Ini anak Halim, tuan-tuan. Bukan namanya Halim. Nama anak Halim bagus juga. Tapi anak yang Halim maksudnya Halim lebih tinggi daripada sabar. Halim lebih tinggi daripada sabar. Sabar kadang-kadang mungkin, tapi sabar. Tapi kalau Halim itu di muka dia amat-amat ceria, amat-amat tenang, tuan-tuan, ketika dia menghadapi sebarang cabaran. Dan cabaran di sini apa? Nabi Ibrahim kata nak sembelih. Ui, sembelih lah. Apa gila tu? Kan? Kalau anak yang bukan Halim. Ataupun kalau anak yang sabar, apa sampai hati saya anak apa? Kan? Dia masih lagi bercakap perkara yang ayah pun rasa nak sembelih ke tak nak? Nak sembelih ke tak nak? Tuan-tuan ya. Tapi cuba tengok apa yang Nabi Ismail cakap. Ya abati. Tuan-tuan ya. Ya abati ini ialah cara orang Arab bercakap pada ayahnya dengan cara yang amat lembut, tuan-tuan. Dia kalau dalam bahasa Melayu ni kira wahai ayah, ataupun apa, kan, ataupun bahasa yang paling, dia bukan sekadar perkataan tetapi dengan tone yang sesuai. Ya abati, tuan ya. If'al ma tu'mar, buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Satajiduni, kamu akan tengok aku ini insya-Allah dengan izin Allah minas sabirin. Masya Allah, tuan-tuan suruh pergi buang sampah, kan? Kata, okey mak, kan? InsyaAllah saya sabar buang sampah. Kata lah gitu, maksudnya dia buang lah, kan? Tak ada pula muka gitu, kan? Dengan ada komputer, kena pause kejap tengok. Dia tak keluar perkataan itu. Tapi anak yang begini, tuan-tuan, hasil daripada apa? Adakah tiba-tiba wujud? Dia adalah mak ayahnya. Satu, dia menghadapi banyak cabaran daripada dalam dan luar rumah. Dan dia sentiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, habli minas salihin. Pasal doa, tuan-tuan, habli minas salihin, itu patah balik sikit tadi. Yang ini habli, kalau tuan-tuan pernah doa innaka antal wahhab, kan? Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau yang maha mengurniakan. Kalau kita cakap innaka antar razzaq, sesungguhnya engkau lah yang maha memberi rezeki. Dengan innaka antal wahhab, engkau lah yang mengurniakan. Ada beza tak, tuan-tuan? Ada. Rezeki, engkau lah yang beri rezeki, dapat air ni. Tapi kalau wahhab, maksudnya ialah kita dapat rezeki sesuatu yang besar. Jadi bila Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli, Nabi Ibrahim minta yang kecil ke yang besar? Besar. Dia nak anak yang soleh ini bukan sekadar anak soleh duduk dalam rumah, kan? Duduk solat sorang-sorang. Ini ingin, dia nak apa? Dia nak anak dia ini adalah anak yang menjadi orang soleh dan dia memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Itu perkataannya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca, memanglah doanya Rabbi habli, tuan-tuan ya. Tapi maksud sebenarnya habli merujuk kepada suatu nikmat yang besar. Jadi ketika dalam tuan-tuan berdoa itu, tuan-tuan membayangkan anak dia nanti akan jadi menteri ke, kan? Akan menggantikan mana-mana lah, tuan-tuan. Apa pula yang patut, kan? Untuk di kalangan orang soleh, tuan-tuan ya. Tuan-tuan membayangkan perkara tersebut. Pasal apa? Apa yang tuan-tuan sungguhkan dalam hati ketika berdoa itu yang Allah jawab. Sebabnya ada orang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan? Allah tak jawab pasal Allah bukan tengok dekat sini, tuan-tuan. Dia tengok pada hati kita. Kalau kita kata ya Allah, aku nak anak aku soleh ya Allah, pasal tengok keadaan sekarang ni tak tahu dah Allah, dan aku tahu bahawa Engkau boleh bagi perkara ini ya Allah, dan aku perlukan perkara ini, anak aku soleh kerana aku ingin menjadi ibu yang membawa anak ke syurga. Kalau kesungguhan itu datang daripada hati kita ketika berdoa, tuan. Ketika berdoa, fabasyarnahu bi ghulamin halim.
Kalau anak itu sebelum ini mungkin tak nak dengar cakap tuan, ya, jenis yang liar dan sebagainya, boleh tak Allah ubah? Boleh. Ya, boleh saja. Dan ini yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail, iaitu satajiduni insyaallah min sabirin, kan? Ini bab nak sembelih tuan. Jadi kalau nak minta anak itu buang sampah ke, suruh belajar ke, kan? Rasanya kalau beritahu pada Nabi Ismail ni, anak, wahai anakku, tolong belajar sekarang, rasanya macam mana muka dia tuan? InsyaAllah apa, wahai apa, saya akan belajar sekarang dan saya di kalangan orang yang sabar apa. Kan? Okay? Maksudnya dia tak ada tantrum, tuan ya. Pasal ada parent, ya saya sendiri pun kan rasa macam kan. Bila si anak itu buat perangai, tuan ya, tapi buat perangainya itu adalah reflect pada diri saya. Pada saya juga yang tantrum kadang-kadang, kan? Ayah tantrum dengan anak tantrum, mana buruk tuan? Ayah tantrum, kan? Yang itu yang kita ingat boleh mantu billah masa. Dan kita minta Allah membantu kita untuk perkara ini, ya. Baik, kita selesai dengan model kedua ataupun perkara kedua, Nabi Ibrahim. Tuan ya. Kita ada 10 minit. 10 minit saya akan skip Luqman, tuan ya. Kita pergi pada model keluarga. Okey tuan ya. Kalau Luqman tuan-tuan boleh baca daripada surah Luqman. Okay. Tapi saya nak bawakan model keluarga ini penting. Saya highlightkan di sini kerana di dalam cakap tentang model keluarga ini, tuan-tuan boleh tengok pada surah At-Tahrim. Okay. Kalau ada yang tanya, saya ni keluarga jenis apa ya? Kan? Dalam istilah lain, model apa yang saya pegang pada keluarga saya? Okay. Tuan-tuan boleh tengok pada surah At-Tahrim dan tuan-tuan akan nampak beberapa model. Ada 3 model. Okay. Ada 3 model. Yang pertama pada surah At-Tahrim ayat 10. Okay. Surah At-Tahrim ini surah pasal keluarga tuan ya. Itu sebabnya ayat yang ke-6, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita kena jaga keluarga dan ahli keluarga, diri dan keluarga daripada api neraka. Jadi kita boleh check kita ini, keluarga saya kategori mana. Yang pertama, suami baik, isteri kurang baik. Tuan rasa tuan yang mana satu? Okay, ada 3 ya. Tuan dengar dulu, nanti tuan pilih. Okay. Peristiwanya apa? Untuk kita ringkaskan, peristiwanya adalah daraballahu matalan lil ladzina kafaru ra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Yang pertama adalah isteri kepada Nuh dan juga isteri kepada Lut. Jadi ini keluarga Nuh dan juga keluarga Lut, Nabi Lut dan Nabi Nuh, 2 keluarga contoh bagi model pertama. Di mana suaminya baik, isterinya kurang baik. Okey, ini model pertama. Kita bagi ringkas ya. Kemudian dalam ayat yang ke-11 dibawakan begini. Wa daraballahu matalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ini adalah isteri kepada Fir'aun. Suaminya kurang baik, isterinya baik. Model kedua, tuan-tuan pilih nanti ya. Tuan-tuan kat mana? Okay. Jangan beritahu kawan sebelah. Okay. Tuan-tuan dengar ada dulu nanti. Pasal ini jarang orang bincang tuan ya. Tapi kadang-kadang dia ada terfikir, saya tengok suami saya tu, dia mula lah kan. Nak tunjuk dia baik ke ataupun dia kurang baik. Nanti tuan-tuan ya, tengok dulu. Yang ketiga, suami isterinya baik dua-dua, akhirnya melahirkan anak yang baik. Ayat yang ke-12. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. Dan juga perbandingan Maryam binti Imran yang telah memelihara kehormatan dan kesuciannya dari disentuh oleh lelaki, tetapi oleh sebab kami telah takdirkan dia mendapat anak, maka kami perintahkan Jibril meniup masuk ke dalam kandungan tubuhnya dari roh ciptaan kami. Dan sekalipun Maryam itu hidup di antara kaum kafir, dia mengakui kebenaran kalimah-kalimah Tuhan. Ceritanya, suami isteri baik, keluarga Imran, surah Ali Imran, Imran dan isterinya
lahir anak bernama Maryam. Baik, tuan-tuan yang mana tu? Tapi tuan-tuan jangan cakap secara lisan, dalam hati je, dalam hati. Okey. Nombor 1 ialah model apa? Suami baik, isteri kurang baik. Okey. Tuan-tuan jangan ganggu, giling apa ke, simpan dalam hati je. Tuan-tuan jangan tu. Okey. Okey, nombor 1. Nombor 2 ialah isteri baik, suami kurang baik. Dan yang ketiga, dulu baik. Melahirkan, nak tahu dulu baik ke tidak, tengok pada anak dia. Anak dia baik ke tak? Mengapa difokuskan pada anak, tuan-tuan? Kerana seorang ayah dan ibu dua-duanya berusaha untuk membawa anak ke syurga. Anak itu insya Allah ke syurga. Anak itu akan jadi soleh. Don't worry. Tapi kalau ada salah seorang daripadanya, tuan-tuan, dia ada masalah sikit. Itu sebabnya, maksudnya dalam kita bercakap tentang yang ini, isteri baik, suami kurang baik. Siapa tuan? Firaun. Firaun ada anak ke tak ada? Tak ada. So tak boleh kita nak tahu lah. Tapi kalau katakan suami baik, isteri kurang baik, siapa kes ini? Nabi Lut ataupun Nabi Nuh. Dia ada anak? Ada. Anak Nabi Nuh baik tak baik? Ada salah seorangnya tak baik. Ini sebagai warning kepada saya lah, tuan-tuan. Kan? Maksudnya saya kena bekerjasama dengan isteri saya. Kita kena dua-dua jadi baik. Pasal kalau kita tak jadi baik, saya tak baiki ataupun awak tak baiki, kan? Kalau isteri saya tak baiki, risikonya pada siapa, tuan? Dan kalau dua-dua baik, nanti Allah jaga anak tersebut. Kisah surah Al-Kahfi, tuan ya. Surah Al-Kahfi, kalau ayahnya baik, kalau anak tu memang tak nak baik sangat, nanti Allah akan tarik anak tersebut, kan? Kan kita membunuh anak tersebut, kan? Satu, mungkin anak tu meninggal ke apalah, okey. Dia bukan maksudnya kalau anak tuan-tuan sakit ke meninggal ke, maksudnya ini bukan cara itu, cara melihat kalau itu. Saya kena bagi disclaimer takut nanti ada salah faham. Yang pertama. Yang keduanya ialah kalau ayahnya baik, mak dia baik, dalam kes surah Al-Kahfi itu, Nabi Musa, Nabi Khidir mendirikan binaan di atas harta anak yang ayah yang baik. Masa dia tinggalkan harta nak bagi pada anak, Nabi Khidir diberikan wahyu untuk bina, protect harta tersebut. Nak ceritanya ialah kalau ayah baik, mak baik, tuan-tuan, Allah akan jaga anak tersebut. Akan jaga. Don't worry. Kalau ada yang kata, oi saya ni banyak baca Quran ini, saya pergi majlis ini, sebenarnya tak terganggu ke saya nak mendidik anak saya? Tuan-tuan mendalami perkara ini, tuan-tuan. Balik ke rumah nanti, tuan-tuan akan mesti ada sedikit perubahan. Apatah lagi kita berdoa banyak, tuan-tuan kan? Doa, ya Allah tolonglah aku, amantu billah, amantu billah. Dan selepas itu nanti, anak itu yang kita target nak jaga dia 24 jam itu, kita dapat jaga dia 2 jam saja. Yang lebih itu Allah akan jaga. Pasal ada kadang-kadang ialah kita nak jaga anak, kan? Ketika jaga anak tu pun kita tak jaga anak. Kan? Boleh tuan-tuan jaga anak ketika waktu tidur? Tak boleh pun, kan? Allah juga yang jaga. Jadi kita tahu bahawa Allah memang powerful. Tapi kadang-kadang ada ibu, ada ayah yang over, kan? Over. Dia rasa macam dia boleh kontrol anak dia 100%. Tapi rupa-rupanya anak dia pergi ke sekolah saja. Saya ada satu cerita sebenarnya. Seorang ayah ni dia bawa anak dia bagus ke semayang masjid apa sebagainya, jaga cakap perkataan elok apa sebagainya. Dia hantar anak dia ke sekolah, hari pertama dapat perkataan BABI. Dah jaga dah semua ni, kan? Ayah yang amat kecewa. Tapi sebenarnya memang itu realiti ke tidak, tuan-tuan? Realiti, kan? Masa kawannya, TV-nya. Maka tuan-tuan, atas dasar itu cara kita melihat. Kalau tuan-tuan rasa macam saya taklah dua-duanya baik sangat, tapi akan jadi baik, itu satu perkara tanda yang bagus. Kalau ada yang kata saya suami saya baik tapi isteri saya kurang baik, tuan-tuan kena tengok pada cerita ini, cara nak melihat ayat ini, tuan-tuan ya. Iaitu isteri saya yang kurang baik itu dia teruk sangat ke macam isteri Nabi Lut dengan Nabi Nuh, kan? Masa Nabi Lut, Nabi Nuh ajak naiklah kapal, kita nak selamat, diselamatkan oleh Allah. Bang, tak apa bang, kan? Bang Nuh, pergilah bang Nuh. Kan? Saya sendiri, saya tak perlukan pertolongan Allah. Adakah isteri ini bagi suami lah, tapi suami tak berapa banyak kat sini, kan? Okay. So kita bawa yang kedua lah, tuan ya. Ini cara yang kedua.
Kalau isteri rasa baik, suami rasa macam suami saya tu kan majlis ilmu malas, pergi sembahyang berjemaah dia lihat-lihat, contohlah tuan-tuan kan. Kalau itu ada terkeluar daripada pemikiran tuan-tuan, tuan-tuan kena tengok suami tuan-tuan, perempuan adakah macam Fir'aun kan? Dan Asyah cakap apa? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Maksudnya dia terseksa sangat dalam rumah itu, dia nakkan rumah dia dekat jannah. Seksa sangat. Tuan-tuan, sekarang ada rumah yang okey ke tak okey? Okey, maksudnya tuan-tuan dah dapat syurga sikit lah ya. Asyah, dia dapat neraka di atas dunia. Itu sebab dia nak dapatkan rumah dekat syurga. Satu. Apa lagi doanya? Wa najini min fir'auna wa amali. Selamatkanlah aku daripada Firaun dan juga amalan dan juga apa-apa yang dibuat. Dia sendiri, ya Allah, takut jumpa Firaun tu memang mengerikan. Kalau tuan-tuan jumpa suami rasa macam boleh lagi senyum-senyum kan? Masih lagi boleh makan sekali, pergi restoran ke, maksudnya suami perempuan bukannya kurang baik. Kurang baik sikit je lah, tak sama macam Firaun kan? Jadi, oh bersyukurnya saya dapat suami saya begini. Gitu tuan perempuan kan? Dan juga wanajini minal qaumil zalimin, daripada orang-orang yang zalim. Dengan membaca ayat ini tuan-tuan, apakah kesan dari perempuan sebenarnya? Kalau kita rasa, perempuan rasa macam suami saya tu, dia akan menjadi perempuan seorang yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu nanti akan dapat rumah di syurga nanti ya. Tapi kalau katakan suami saya ni lebih kurang Fir'aun lah kan? Fir'aun tuan-tuan kena ingat ya, dia 500 tahun tuan-tuan tak pernah sakit. Dia bunuh anak lelaki yang lahir. Nabi Musa tu yang diletak dalam buayan dia sebut tuan-tuan ya. Dalam buayan pula, dalam apa? Dalam raga. Ini pasal surah 25 ni ya. Diletakkan raga itu pasal nak kena bunuh. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada suami saya tak pernah pula suruh bunuh orang kan? Kalau bunuh pun baru seorang kalau ada tuan kan. Tapi dia tak suruh bunuh semua anak lelaki. Maksudnya suami saya masih lagi perlu saya syukuri kerana ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan tambah balik. Tambah tu macam mana tuan? Jadi kalau saya cakap dengan suami, dia kalau tambah lain maksud dia tuan ya. Tambah bagi isteri macam mana? Wala in syakartum la azidannakum. Jika bersyukur, ada suami yang tak macam Firaun, nanti apa yang tambah pada tuan perempuan? Perempuan akan dapat suami itu nanti akan berkurang kelemahan dan rupa-rupanya jom terus masuk ke syurga. Allah akan tambah lagi. Kelemahan tetap ada tuan ya, tetap ada, tapi dia kelemahan tu Allah akan bantu kebahagiaan bertambah. Dan bagi seorang suami pun sama juga. Maksudnya dengan isterinya itu kebahagiaannya akan bertambah. Pasal default tuan-tuan, tanpa intervention daripada Allah, sebuah keluarga dia akan makin bahagia ke makin tak bahagia? Kalau tak ada Allah, bantuan Allah, makin tak bahagia. Pasal anak makin bertambah kan? Muka makin berkerut kan? Makin lemah, sakit pinggang. Dulu bolehlah dua-dua berjalan, tak ada nak pergi picit-picit ke apa sebagainya. Sekarang ni nak pergi attend klinik lah apa sebagainya. Tuan-tuan, dengan ini 3 panduan daripada surah di dalam Al-Quran, Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan model keluarga sebagai panduan kepada kita untuk mengajak tuan-tuan ya, mengajak, merancang, jom anak abang, jom isteri yang disayangi, ataupun jom bang kita masuk syurga bersama. Tapi syarat pertamanya ialah kena ambil peluang, bincang-bincang sikit-sikit tentang strategic planning untuk pergi ke daerah sana. Kalau tidak dirancang tuan-tuan, tak dinyatakan, tak kisahlah tuan-tuan pandai bercakap ke ataupun duduklah. Mungkin nanti USD masjid di sini boleh buat program hari keluarga kan. Kalau perempuan susah nak cakap pada suami kan, saya datang ataupun siapa-siapa ceramah dan tolong cakapkan kan, agar si suami boleh cakap dengan si isteri, isteri cakap suami. Topiknya apa? Jom kita bekerjasama agar masuk syurga. Ini syurga sekeluarga. Okay, ini program yang pernah saya buat dekat Singapura, buat dekat Johor. Tapi untuk dua-dua je. Apa? Selepas dia dah kahwin 5 tahun macam tu, ingatkan balik, bang, kita nak ke syurga.
Jadi perbincangan itu ke arah situ. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kalau nak syarikat ada strategi planning untuk 5-10 tahun, untuk ke syurga perlu tak ada strategi planning tuan-tuan? Perlu. Dan ia bermula dengan mesyuarat yang ada perkataan, jom kita kerjasama agar masuk syurga sekeluarga. Tuan-tuan, maaf saya terlajak. Ya. Kalau ada masalah kan yang isteri baik, suami buang baik, apa kata doa yang isteri memang baca boleh minta? Yes, masih lagi. Masih lagi. Tapi jangan ambil yang wanajini minal zauji tadi tu. Jangan ambil samakanlah aku daripada suami aku. Dah lama dah. Kan? Ambil sahaja yang Rabbibni li baitan fil jannah. Kan? Pasal kita nak kalau boleh tuan-tuan. Tuan-tuan bekerja 30 tahun dapat rumah berapa tingkat? 10 tingkat? 2 tingkat, 3 tingkat. Mungkin tuan-tuan banyak rumah, ada 10 rumah, kan? Tapi di sana tuan-tuan, rumahnya macam mana? Seluas langit dan bumi. Kalau dia tanya, itu saya kena share ke saya seorang-seorang? Jawapannya apa tuan-tuan? Seorang-seorang lah, satu keluarga. Pasal apa? Tuan-tuan tahu, alam ni besar. Kita baru dapat satu bumi ni saja tuan-tuan kan. Sebenarnya cakrawala tu amat luas. Allah boleh bagi kita satu bumi ni tuan-tuan seorang je. Kan? Lepas tu nak jumpa dengan jiran, pergi ke bumi lain. Itu yang dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 133 tentang Jannah arduhas samawat. Samawat itu maksudnya berlangit-langit, bertingkat-tingkat langit itu. Bukan 7 tak semestinya. Pasal kalau kita tengok dalam astronomi, terlampau luas dan semua ini akan jadi syurga. Ya. Jadi kita doakan agar kita diberikan rumah yang bertingkat, yang seluas itu, kan? Kalau kita struggle untuk dapat rumah 3 tingkat, 30 tahun bayar hutang, kan? Ataupun tuan-tuan mungkin bayar cash, kan? Tapi kalau boleh kita nak rumah yang cash seluas langit dan bumi, dan on top of that ialah mendapat keampunan daripada Allah SWT. Dia amat seronok tuan-tuan. Kerana sebagai penghujung saya bawakan ayat ini. Ayat ini ya. Ayat ini amat powerful. Surah Tur ayat 5, surah 52 ayat 25 dan 26. Ayatnya apa? Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Di syurga nanti tuan-tuan, mereka berhadapan antara satu sama lain sambil bertanya-tanya. Tuan-tuan dengan anak, dengan isteri akan borak-borak, okay? Apa persoalannya? Apa perbincangan? Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami selalu merasa cemas takut daripada berlaku durhaka kepada Allah. Mushfiqin maksudnya kami ni berjaga-jaga, kami ni selalu mengingatkan. Dulu kami susah nak memastikan anak saya solat, nak pergi angkat dia, nak pergi tarik dia ke apa sebagainya. Tapi sekarang ni kita ingat tak yang dulu tu? Itulah percakapan kita di akhirat nanti tuan-tuan. Kita tahu bahawa ini susah, tetapi di akhirat nanti dengan suami tuan-tuan, dengan anak, kita akan berhadap-hadapan, bertanya-tanya, borak-borak sambil makan. Kalau dalam surah Yasin, syughulin fakihun, buah-buahan yang ada tu tuan-tuan sibuk. Dan buah-buah itu tidak ada musim, tidak ada masalah di sana. Dan ini adalah manfaat pada mereka yang bersusah-susah sikit di atas muka bumi ini. Seperti tuan-tuan sanggup bekerja susah untuk belajar, nak sampaikan, ingatkan pada anak nanti. Tapi mungkin dia kata tak nak dengar ke apa ke, tak apa. Pasal bersusah itu nanti tuan-tuan, bila anak itu belajar dan dia bertaubat pada Allah, kita akan rasakan bahawa berbaloi betul lah dulu mak buat pada kamu begini. Berbaloi betul ayah pergi keluar, pergi cari nafkah, pergi ingatkan orang kat luar sana. Rupanya kamu nanti masuk keluar sana nanti, pergi ke MRSM sana, rupanya apa yang dah ajar cikgu-cikgu tu 16 ayat ulul albab, kamu masuk sana dah ada modul ulul albab yang lengkap. Ini adalah mentaliti bagi orang-orang yang ingin menjemput ataupun ingin pergi ke syurga sekeluarga. Jadi kepada soalan tadi, iaitu boleh tak kita doa yang jannah ni tuan ya. Jangan kata wanajini min fir'aun tadi, kan? Okey. Yang itu kita potong sampai situ saja. Okey. Dia wanajini min fir'aun ini bagi orang yang rasakan bahawa dia ada suami yang mencengkam, yang sepak dia, jangan pergi program gini, buang masa, baik pergi ke
Yang itu barulah kita, ya Allah jauhkanlah aku, selamatkan aku daripada suami aku dan juga apa perkara yang tak baik disebabkan pada suami aku. Ya. Kalau tuan-tuan ada suami yang beri peluang tuan-tuan hadir hari ini, itu maksudnya suami itu adalah suami yang akan bersama perempuan nanti insya-Allah ke syurga. Doakan betul-betul. Silap memang silap, tetapi jangan sampai silap itu tak kita benarkan untuk kembali bertaubat kepada Allah. Nanti kita jadi ejen siapa tuan? Ejen iblis. Tak pasal-pasal jadi ejen iblis pula, pasal tak benarkan orang bertaubat. Tetapi bagi kita, bagi Allah SWT, kembali segera kepada Allah SWT. Itu tuan-tuan ya, saya terlajak dan tak dapatlah nak buka soal jawab pasal dah nak masuk kelas seterusnya. Maka wihada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.